Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqu khair illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bihasanatin illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya kasihi, yakni ahli panel jemputan kita pada malam ini, dan juga ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sihat ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, insyaAllah tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita maklum, yang mana forum pada malam ini yakni mengisahkan berkaitan Isra' dan juga Mi'raj. Berbalik kalau kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, Allah menyatakan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'un batsir. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita akan kisahkan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, dan kita yang mana menjemput kedua-dua ahli panel yang sangat-sangat hebat, subhanallah. Panel yang pertama yang mana tidak asing lagi di sebelah kiri saya, yakni Al-Fadil, abi saya Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Haji Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, pengarah Kompleks Islam Darul Faizin. Abi sihat abi nah? Alhamdulillah sihat. Jangan duk panggil Tok Guru tak tahu dia kena. Ni silap sebut je kena. Alhamdulillah. Saya kena bayar dia pula. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Terima kasih Bina. Sampin hari ni, subhanallah. Yalah, sambut Datuk kena pakai sampin. Allahu akbar. Baik, sebelah kanan saya pula, subhanallah, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz sihat sana? Datuk sihat Datuk dah? Alhamdulillah. Sihat orang tua. Kita buka tu. Okay, Sihat orang tua, alhamdulillah. Allahu akbar. Hari ni kita pakai yang merah sama-sama Datuk. Tu akak depan tu merah. Kameraman pun merah. Kameraman. Boleh buat boria malam ni. Baik, jazakallah khairan jazak kepada kedua-dua ahli panel kita, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Soalan yang pertama yang saya akan ajukan kepada Ustaz Haji Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, yakni soalan yang saya akan ajukan yang pertama, apakah yang dimaksudkan peristiwa Isra' dan Mi'raj saban kali kita sebagai umat Islam sentiasa memperingati pada bulan Rajab, dan minta Ustaz jelaskan berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi anak anda,
Adinda Salih Ala Muhammad Ustaz Azizi yang saya hormati, lagi kami raikan Al-Fadhil Tuan Guru kita Salih Muhammad Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan keberkatan, kerahmatan, kasih sayang, kesihatan, kebaikan dalam perjuangan, dalam dakwah sehingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih juga pada semua yang sudi untuk meluangkan masa pada malam ni berada di Kompleks Islam Darul Faizin yang kita kasihi dan kita cintai ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Setiap tahun masuk je bulan Rejab, antara perbincangan yang kita tak lepas-lepas ulang ialah kisah Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku hanya kepada baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW, tidak kepada para Nabi yang lain. Ini merupakan mukjizat di antara mukjizat terbesar yang berlaku pada Nabi SAW, yang patut kita banggakan. Nabi SAW, tuan-tuan, sebagaimana disebutkan dan dibacakan ayat daripada surah Al-Isra', ayat yang masyhur, ayat yang pertama tadi ni, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari Salih alaihi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kedua tempat tersebut. Salih alaihi Muhammad sebagai menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Dalam ayat itu menjadi dalil dan bukti bahawa peristiwa ini betul-betul jadi. Al-Quran ni, tuan-tuan, ada cerita macam-macam cerita yang pelik-pelik, kadang-kadang tak masuk dengan akal, tapi wajib percaya. Dalam Quran ada surah Al-Kahfi, cerita tentang 7 pemuda yang ditidurkan sepanjang 300 tahun campur 9 tahun. Yang bangkit selepas 300 tahun tu, jaga-jaga tu lapak ya. Kalau kita lah orang koma duduk atas Salih alaihi Muhammad, katil terlantak berapa lama, tuan-tuan, sekali dia mula dia jadi hitam dekat belakang ni, sekali dia jadi hitam kat kaki apa sebagainya. Pasal apa? Pasal darah dah tak sekelit dengan elok apa sebagainya. Sakit. Tapi kalau tidur, tuan-tuan sekalian, 300 tahun ni jadi macam mana? Tak ada apa, tinggal debu. Tapi subhanallah, Allah kata jaga. Bangkit lepas 300 tahun, lapak aja. Pergi cari makan. Masuk ngakai tak? Tak masuk ngakai. Tapi wajib percaya. Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Quran. Sama juga kisah Isra' ni. Ayat pertama tu ayat dalil Isra', bukan dalil Mi'raj ni. Dalil Mi'raj surah lain lagi. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dalil Isra' yang tu pun tak masuk ngakai dah. Perjalanan saya waktu saya sampai dekat Palestin, saya tanya, kalau kita naik unta lah daripada Makkah tu, menaik unta ni sampai ke Palestin, waktu tu ingat lagi duduk taman, duduk dekat bukit Salih alaihi Muhammad, duduk atas bukit Jabal Zaitun, Bukit Zaitun. Bawah tu ada kuburan-kuburan para sahabat Nabi SAW, ada kubur orang-orang Yahudi belah sini, berebut mereka semua, seluruh dunia nak makam, nak dikuburkan dekat situ. Pasal mereka kata mereka nak bangkit awal dekat padang mahsyar. Mereka percaya tempat tu di padang mahsyar, mereka nak bangkit awal, lepas tu mereka nak berebut, mereka tenang kat situ. Saya duduk sembang dengan sahabat saya kata, kalau naik unta betul-betul lah daripada Mekah sampai ke sini, berapa lama perjalanan? Dia kata, betul-betul Ustaz, at least Ustaz 2 bulan. Perjalanan naik unta ni betul-betul 2 bulan, dia kata. Tapi Allah perjalankan Nabi SAW lailan, bukan lailatan. Lailan ni separuh malamnya. Sehingga pi sampai tu, ni tempat tidur Nabi SAW tu duduk rasa panas lagi. Pasal apa? Nombor 1, Allah subhanalladzi, maha suci Allah. Allah mula dengan apa? Maha suci Allah. Nak beritahu satgi ada cerita yang tak masuk ngakai. Tapi walaupun tak masuk ngakai, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Allah boleh bagi, kalau cerita sekerat malam, lagi cepat daripada tu pun Allah boleh buat. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Kemudian Allah kata apa? Salih alaihi Muhammad asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maksudnya Nabi SAW bukan jalan sendiri. Nabi SAW berjalan, Nabi SAW diperjalankan oleh Allah SWT. Kalau berjalan sendiri memang confirm tak boleh. Tapi Allah yang perjalankan Nabi SAW, bukan cerita separuh malam, lebih cepat daripada tu pun Allah boleh bagi. Maka tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj merupakan peristiwa yang menguji keimanan para sahabat pada waktu tu. Bila berlaku saja peristiwa Isra' Mi'raj, waktu tu ada di kalangan sahabat yang
betul-betul beriman. Dan sallallahu alaihi Muhammad cerita, kalau cerita lebih dahsyat daripada tu pun kami percaya, kalau cerita itu mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan orang-orang yang beriman waktu tu, tuan-tuan, tak mampu untuk menerima kisah tu, tak boleh nak terima. Akhirnya mereka mengasingkan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok ketiga, kelompok yang memang tak boleh terima lah, sehingga mereka test Nabi SAW. Betul Muhammad, hang betul sampai kat sana? Betul-betul hang sampai kat sana? Betul. Kalau betul-betul hang sampai kat sana, hang cerita kat kami macam mana keadaan Masjid Aqsa tu betul-betul lagu mana. Cerita detail. Nabi SAW sampai malam. Tuan-tuan, Masjid Aqsa ni lebih kurang 14 hektar. Saiz dia, keluasan dia lebih kurang 14 hektar. Dalam tu ada banyak masjid. Ada masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk kita jumpa Kubatus Sakhra tu masjid. Tu satu masjid. Pergi depan sikit, depan sana ada masjid Qibli, kubah warna hitam. Sebelah kanan sana ada masjid Buraq. Sebelah kiri sini ada masjid Marwan, Salih Simat. Banyak masjid dalam kawasan Masjid Haram, Masjid Aqsa tu je banyak masjid. Keluasan dia lebih kurang 14 hektar tu kawasan Masjid Aqsa tu saja. Bila Nabi SAW sampai sallallahu alaihi Muhammad, Nabi ikat Buraq dia dekat masjid yang tempat lah ni jadi Masjid Buraq tempat tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi SAW sembahyang dengan 124,000 para Nabi dan para Rasul. Semua berimpun, Nabi SAW jadi imam sembahyang waktu tu. Tuan-tuan agak, dan tak Nabi nak tengok tiang tang mana, pintu tang mana, kipas tang mana. Dan depa test Nabi, dia berkata, kalau hang betul-betul sampai ke Masjid Aqsa semalam, hang nak buktikan, hang cerita kat kami macam mana keadaan Masjid Aqsa. Ni kalau tanyalah geng-geng AJK Darul Faizi ni, saya sendirilah. Tanya saya tengok, Ustaz, cuba bagi tahu Ustaz, kipas ada berapa kat dalam ni? Tak boleh tak jawab. Tak reti, dia tak tahu. Lampu ada banyak mana? Tak tahu nak jawab. Tiang ada berapa? Lagi tak tahu nak jawab. Macam mana Nabi nak cerita keadaan Masjid Aqsa? Tapi Allah nak membenarkan Nabi SAW. Apa Allah buat? Allah zahirkan Masjid Aqsa di depan Nabi SAW. Seolah-olah macam Nabi nampak Masjid Aqsa duduk depan dia. Nabi cerita satu-satu pintu tang ni, tingkap tang ni, tiang tang ni. Tapi mereka tetap tak mau beriman. Cerita dia bukan sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak percaya, tapi sengaja memilih untuk tidak percaya. Maka alhamdulillah, kita umat akhir zaman, kita memilih untuk beriman dengan kisah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Muslimat, diceritakan oleh Nabi SAW. Ustaz Datuk tahu, semalam baru ni kami bermesyuarat tu, kami ada satu gerakan Datuk, gerakan yang berlega dekat Malaysia ni sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak maklum, depa ni mempromosikan sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dalam agama mesti kena justify dengan akal tu. Apa yang tak ada, yang tak boleh justify dengan akal, maka dia akan tolak. Antara perkara yang mereka tolak ialah adalah perkara nama dia Isra' dan Mi'raj ini. Sebab dia kata benda yang tak boleh nak masuk dengan akal. Dan dia bergerak kuat dalam Malaysia mendakwah orang-orang untuk mengikut pahaman-pahaman mereka ni. Mudah-mudahan kita diselamatkan, mudah-mudahan anak-anak kita juga akan diselamatkan daripada kelompok-kelompok yang macam ni. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Jeffrey Abu Bakar Mahmudi. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita mengambil ibarah dan juga pengajaran daripada apa yang dikatakan oleh Ustaz Haji Jeffrey tadi. Yang pertama sekali, bila mana kita berada pada bulan Isra' dan Mi'raj, maka saban tahun, saban kali kita masuk, berbalik dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperkatakan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, umur aku semakin meningkat tetapi amalan aku semakin berkurang. Kita dah masuk banyak kali dah Isra' dan Mi'raj. Apa yang kita ambil ibarah, apa yang kita perlu ambil kebaikan di sebalik kisah Isra' dan juga Mi'raj. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas kita. Ini soalan dia Datuk, insya-Allah, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sewaktu mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibelah dada oleh malaikat Jibril untuk menyucikan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minta Datuk jelaskan bagaimana kita boleh mengambil pengajaran ibarah dalam kehidupan kita untuk menyucikan hati kita ni yang duk hitam selama ni. Insya-Allah Datuk. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada moderator Ustaz, terima kasih pada Yang Mulia Ustaz Jafri, Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak ketinggalan pada anak-anak kita yang akan sambung belajar ke Yaman, insya-Allah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustaz Jafri dan Ustaz moderator kita, Ustaz Azizi, minta maaf ya. Saya ingat belum kahwin, rupa dah tua, 32 dah. Ingat betul kata 4. Baik, ayat tadi Allah Ta'ala sebut tentang Isra. Isra ni maknanya berjalan malam. Okey, jalan malam. Saya ni jalan malam, Isra. Mi'raj ni naikkan langit ni. Perjalanan Nabi pada waktu malam. Jadi ulama-ulama kaji awak tak pergi belah siang, siang cerah. Malam ni maknah sepak batu ada, silap orang pun ada. Malam kan nampak. Tapi sebab siapa yang Nabi dibawa berjalan waktu malam, awak tak pergi waktu siang? Siang ni cerah menderang. Nak makan mi udang, nampak udang dia, nampak tulang dia, nampak apa semua belah siang. Mai malam ni tu cekik tulang. Tadi saya makan tang dia, lapar, dicari bihun Bandung, tak sedap langsung. Ada busos, malas nak masak ni. Sos cili je kan banyak sangat. Buh cabai lah, hang buh sos cili. Saya pergi komplain kat dia. Orang minta nasi goreng kampung, dia pergi buh sos cili. Baik, tuan-tuan, kita ni bila pergi makan belah siang nampak. Mai makan belah malam jenuh gagau. Kadang-kadang telan dengan cicak, tak nampak malam. Tapi Nabi dibawa berjalan waktu malam. Pasal apa? Pasal malam lah waktu yang paling sesuai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sunyi, waktu tenang, orang lain tidur, binatang pun tidur, senyap dan sunyi. Maka waktu itulah waktu yang paling senang manusia nak dekat diri pada Allah. Sebab tu Allah memperjalankan Nabi pada waktu malam, ambil ibrah pada kita. Siang ni macam-macam, belah cucu lah. Belah cucu, mak ngah tak boleh buat apa tahu. Mau nak buat tu, mau teriak. Mai malam lagi senyap budak. Maka bolehlah mak pak dia sembahyang. Kita ni maknah nak sembahyang siang, sak-sak laki minta nasi, sak-sak laki minta kopi, sak-sak nak kopok leka. Mai tengah malam tidur pak long tu, kita boleh bangkit lah. Maka waktu yang paling sesuai ialah waktu malam. Sebab tu banyak peristiwa yang berlaku pada waktu malam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menghadap dia malam. Nabi Muhammad dibawa berhijrah, diperintahkan hijrah ke Madinah malam. Nabi Muhammad kita ni tuan-tuan dinaikkan ke langit malam. Sampai Allah Ta'ala sebut tentang kehebatan malam ni. Wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan malam ini sebagai tutupan kepada kamu. Jadi kalau kita tak ambil iktibar daripada malam ni, jenuh. Tak lama lagi kita nak jumpa Lailatul Qadar malam. Tak lama lagi kita nak jumpa nisfu Syaban malam. Tak lama lagi kita nak cari 10 malam yang terakhir. Jarang kita sebut, carilah 10 siang yang terakhir. Ada tuan-tuan pernah dengar? Yang kita dengar, carilah 10 malam terakhir. Nabi dah ketatkan kain pinggang dia. Nabi dah tak tidur malam dah. Nabi kejutkan isteri-isteri Nabi pergi sembahyang dengan dia dah. Nabi nak cari 10 malam yang terakhir. Sebab itu tuan-tuan, peristiwa malam ini cukup hebat.
Dan sampai sekarang kita duk memuji malam, jarang kita puji siang. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Malam, tuan-tuan. Malam terang cuaca, bulan bercahaya. Malam. Ada siang, siang terang benda jarang, tuan-tuan. Kompom tak laku lagu tu. Di waktu malam bulan mengambang. Nampak? Malam. Jarang belah siang. Sebab tu waktu paling sedap nak sembahyang malam. Waktu paling sedap nak baca Quran malam. Waktu yang paling sedap nak berzikir malam. Waktu yang paling sedap nak menitiskan air mata takut kepada Allah malam. Sebab tu ada orang yang mimpi waktu malam, dia jaga-jaga pukul 4:30 menangis. Menangis dah. Meraung menangis. Isteri bangun, kenapa bang? Abang mimpi abang kena bakar dalam api. Abang takut lihat. Agak-agak abang yang mimpi terbakar dalam api ni, agak-agak dia buat apa malam tu? Kamu pergilah baca kopi tarik kejap. Kalau tak ada kopi tarik, kamu ambil susu kambing Faiz tu kejap. Jarang dia menterkedarah pukul 5, tuan-tuan. Dia ambil air semayang, dia semayang malam, dia menangis, dia menangis, dia menangis. Maknanya malam waktu yang paling sesuai untuk dekatkan diri pada Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad dibawa naik ke langit. Dia bukan berjalan seorang-seorang. Subhanallazi asra. Asra tu dibawa berjalan. Apa yang nak peliknya, nak sampai pada akal? Yang sampai macam Ustaz Jafri sebut tadi, ada gerakan benda dalam agama, kalau tak sampai pada akal aku tak percaya. Senang jawab kat dia orang, kepala otak engkau. Otak engkau tu pun Allah bagi. Kepala otak engkau tu pun Allah bagi. Pemikiran engkau tu pun Allah bagi. Akal engkau tu pun Allah bagi. Tiba-tiba engkau nak kaji yang Allah punya. Tak bahalul nama dia. Orang bagi, kau nak kaji yang bagi pada engkau. Ini nama dia bahalul. Kalau jahat lagi, bintolol nama dia. Apa lagi perkataan yang lebih baik? Kalau saya sebut ayat Quran mungkin lebih baik aku. Ni golongan juhala wasufaha nama dia. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ni datang dari Ipoh. Bila? Pukul 2:30 petang. Awalnya Ustaz sampai, Ustaz gerak awalnya. Saya ke Pulau Pinang dulu. Naik jabatan dulu. Apa hal Ustaz ke Pulau Pinang? Sajalah nak tengok jambatan. Nak tengok jambatan, nak tengok laut. Slow bawa atas jambatan tu. Kalau laju kan cepat sampai pula. Nak menikmati laut, nak menikmati jambatan, masuk dalam pulau, cari pesembok. Habis apa semua pukul 6:30 sampai tol sini, pergi makan bihun sup dulu. Cari mi udang tutup. Dia ceramah, balik lagi sampai di rumah. Isteri tanya, abang pergi mana? Saya balik sekolah, abang tak ada. Abang pergi Penang. Buat apa? Tengok jambatan, tengok laut, tengok apa semua, apa semua lah, apa semua. Singgah sembahyang kat Lopong Su lah, kemudian pergi Parit Bunta makan bihun Bandung lah, apalah, mai ke Lubuk Buntang lah, apa, pusing potong kerak jari putih lah, apa semua, mai semua. Kelingkin putih pada ujung lupa, taman kampung apa lupa. Kerak kelunjuk, kelingkin main mana? Orang Perak kata nampak benar nipunya. Abang ni merapu sangat Ada ke pi Penang petang balik malam merapu orang tua ni. Merapu pasal apa pula? Abang ingat Penang tu dekat jauh tu, bila nak sampai? Abang pergi naik kereta. Dekat sikit, jauh sangat. Kan? Dah handphone warna merah.
Awaknya merah ramai malam ni tu kacau tuan. Lambat okey. Isteri tanya apa siapa abang? Boleh balik malam ni juga ni. Lah abang naik kereta dibawa naik. Apa masalahnya pi petang balik malam? Bukannya abang merangkak, bukannya abang berjalan kaki, abang dibawa berjalan. Naik apa? Naik vampire. Masalah. Pontianak lagi. Apa masalah? Itu kalau saya, kita manusia. Kalau semut naik kereta, dia tumpang kereta saya, betul-betul duduk dekat dashboard. Semut hitam. Saya start kereta, dia naik sekali, duduk lepak kat depan tu. Naik pergi Pulau Pinang, tengok pasembok lah apa semua, patah balik ke Ipoh. Malam tu semut pun turun pergi kat sarang dia. Isteri dia tanya, bini dia tanya, orang rumah semut tanya, abang pergi mana? Telefon tak apa semua tak ada, pergi mana? Pergi Pulau Pinang. Bila? Tang dia. Betul? Ni baru sampai. Abang ni gila ke apa? Pergi Pulau Pinang balik malam ni, abang ni sewel ke apa? Aku tak sewel, aku naik kereta Ustaz Kazim, dia bawa kereta dia sekali tekan zoom, pergi laju tak tahu nak abang lah. 6 harakat lah. Tu yang sampai ni. Tak kalau betul abang pergi Pulau Pinang, abang nampak apa? Abang pergi kot jabatan panjang kono tengah lok. Abang nampak apa lagi kat Pulau Pinang tu? Loh, abang nampak macam-macam lah. Masjid negeri ada. Pergi Kota Lama, Padang Kota Lama. Apa lo, balik lo. Biar betul ya bang. Abang ni merapu kan? Merapu apa? Aku naik kereta. Driver dia ada. Ustaz Kazim ada. Aku ikut sekali. Jadi, tuan-tuan nak heran apa? Tuan-tuan bandingkan semut dengan kereta. Kecil lah tu. Tapi bandingkan pula manusia dengan bumi, lagi kecil. Maka Allah bawa Nabi Muhammad ni naik ke langit dengan nama kenderaan dia Buraq, dengan pemandu pelancong dia, dengan pengiring dia nama Jibril, duduk pula dengan Mikail. Sekali dia terbang sejauh mata mandang. Apa masalah? Apa yang pelik? Itu yang saya kata tadi, Bahlul bin Tolol. Dia rasakan dia tu hebat sangat. Hebat tak mana hang tu. Kalau hang duduk di udara, tengok hang tak nampak apa pun. Di bawah ni. Allah bawa Nabi Muhammad naik. Jadi di mana? Di mana pelik? Semut ikut kita pun tak rasa pelik. Kita nak rasa pelik Nabi naik ke langit. Lah. Ini orang yang tak cerdik tuan-tuan. Dia nak cerita apa? Yang Jibril bawa, yang Mikail teman, yang Buraq bawa. Dia nak cerita apa? Dalam kita nak menuju kepada Allah, kita kena ada orang yang bimbing kita. Carilah orang yang bimbing, yang nama dia mursyid. Salah bimbing, sesat kita. Salah jalan, tak sampai kita. Berapa ramai orang hari ini nak menuju pada Allah, nak kembali pada Allah, tapi salah tok guru. Pergi mengaji di Terengganu tu, nak cari tok guru, lalah jumpa ayah pin, biar ayah pan. Salah pilih orang. Salah pilih tok guru pula, jenis rambut tanah basuh. Dia kata tak payah sembahyang pasal tak khusyuk. Mampus. Sebab tu kalau kita, tak apa kita tengok lu kucing, kan senang nak lintas. Semua orang tengok kucing, kan tengok saya, tak apa kita tengok lu. Siapa punya lah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab hari ni banyak orang salah pilih guru. Carilah guru yang membawa kita dekat pada Allah. Nama dia mursyid. Orang tanya pada saya, Ustaz, mursyid tu macam mana nak kenal? Nama dia Ustaz mursyid ke? Tak. Mursyid tu, nak tengok tok guru tu mursyid tak mursyid, tengok suami kita lah. Kak Leha tengok suami Kak Leha, Kak Nak tengok suami Kak Nak, Kak Tipah tengok suami Kak Tipah. Sebelum dan selepas mengaji, berubah ke tak berubah orang tua tu? Waktu belum jumpa dengan Ustaz Japri ni, ya Allah, suami saya baran Ustaz. Oh, kucing lintas Ustaz, dia cekik Ustaz. Tu dia garang. Tapi lepas mengaji dengan Ustaz Japri lah, ya Allah, lembutlah sekarang.
Tak tahu nak abang lah, kata tak ada nak barang tu, kata Kak Leha rasa seronok. Dulu tak boleh silap sikit tampak saja. Lah, dia pula tampak lembut hang ni pun. Awak. Tak apa Oh, sudah tuan-tuan. Tu bapuk nama dia tuan. Dia jadi lembut sungguh. Dulu sebelum jumpa Ustaz Japri ni, kedekut ya amat. Tapi lepas duk ikut kuliah Ustaz Japri, ya Allah, jadi seorang yang sangat pemurah. Dulu kalau dia kata, abang, beras habis, belilah beras. Puasa. Bulan Rejab ni, bulan putih, hari putih ni puasa. Ya, saya boleh puasa nu, anak kita nu umur 4 hari nak puasa apa? Umur 4 bulan nak puasa apa? Susu dia habis, apa dia habis? Kalau hang boleh puasa, takkan dia tak boleh puasa? Ambo, kedekutnya. Tapi lepas-lepas mengaji dengan Ustaz Japri ni, ya Allah, abang beras habis, berlari lompat naik motor. Nak ke mana abang? Beli beras. Pahala besar. 6 kampik dia beli. Tu dia berubah Ustaz. Dulu tak pernah sembahyang malam. Sejak mengaji dengan Ustaz Japri ni, tiap-tiap malam sembahyang. Tak tinggal Ustaz. Allahu Akbar. Hebat. Itu nama dia mursyid. Berubah jadi baik. Tapi kalau kita mengaji dengan tok guru daripada sembahyang sunat langsung tak buat fardu, itu bukan mursyid. Daripada langsung orang yang rajin zikir sekarang ni dah tak berzikir dah, itu bukan mursyid. Sebab tu nak jadi menuju pada Allah, kena pilih orang yang baik, yang boleh bimbing kita. Nombor 3, kenderaan. Nak menuju kepada Allah ada kenderaan. Dibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buruk. Maka kita juga nak menuju kepada Allah ada kenderaan kita. Makcik tak ada kenderaan Ustaz, lesen pun tak ada. Kenderaan dia apa? Akidah kita, jalan kita, tarik kita, tarikat kita mesti betul. Berapa banyak tuan-tuan hari ni yang salah pilih jalan. Salah pilih guru, salah pilih jalan. Tak sampai. Macam cerita, macam lagu Jamal Abdillah, Lancang Kuning tu. Lancang kuning belayar malam, hai belayar malam, haluan menuju ke laut dalam. Cuba tengok rangkap dia tu. Kalau nahoda kuranglah paham, hai kuranglah paham, alamatlah kapal akan tenggelam, lancang kuning belayar malam. Ada orang tanya saya, Ustaz, lancang kuning tu apa? Astaghfirullahalazim. Punya panjang aku menyanyi tak faham lancang kuning tu apa. Lancang kuning tu nama kapal. Nama kapalnya lancang kuning. Kenderaannya mesti betul makcik oi, sebab ada orang salah jalan. Salah jalan, salah didikan, salah akidah. Pakailah serban besar bakui pun tak jadi juga. Baik, baru nak jawab soalan Ustaz Azizi. Dia tang situ dah 20 minit. Nak jawab soalan berapa minit pula? Tak tahu sebab suruh bagi mikrofon kat saya. Ustaz Azizi kata Nabi Muhammad sebelum naik ke langit dibelah dadanya. Apa sebab Nabi dibelah dadanya? Baru nak jawab soalan. Kita kalau nak menuju pada Allah kena bersih hati. Ni operate hati dulu. Makcik-makcik ni nak duduk dalam pondok ni. Ni nak duduk dalam pondok ni lah. Tak mau duduk rumah. Makcik saya mana? Makcik saya gelugong. Kerja apa? Buat asam gelugong lah sana tu. Tu tak buat asam mana. Tak mau tak larat gelengah pinggang. Entah? Makcik tak mau apa dunia-dunia tak mau lah tu. Kata Ustaz Japri main buka sekolah. Duk kata ada pondok untuk orang tua. Makcik duduk sini. Kata tak mau fikir apa dah. Asam gelugong lah. Apa-apa pun tak mau. Oh bagus.
Nak menuju Allah ni. Duk 2 tahun orang main Minang. Macam mana maklum? Mereka nak Minang maklum. Tak apa, kalau Ustaz Japri paksa nak kata apalah. Baru tanya dia kata paksa dah. Kemarin dulu cakap tak fikir dunia apa pun tak mau dah. Ni kita nak menuju Allah ni, tak mau fikir dunia apa semua, hati kena bersih. Kalau kita ni duduk tempat baik macam ni, hati kotong, Allah nak terima apa? Kata dah hijrah, nak jadi orang baik tapi hati hitam buat apa? Bersihkan hati hang lu. Duduk tempat baik, hati kena jadi baik, bersih, terang-derang hati ni. Operate hati kita. Maksud saya, bersih sendirilah, bukan balik rumah abang ambil pisau kan. Oh apa? Nak operate, beri bersih sikit. Suami bodoh pula pergi tanya pula, nak buh kelorok tak? Buh lah, kelorok pun tak apa. Mati dua-dua orang lepas tu. Kita bersih hati, nama dia tazkiyatun nafs. Bagi bersih hati. Tak usah lagi pandang buruk pada orang. Tak usah lagi pandang tak elok pada orang. Tak usah pandang buruk pada Allah. Sentiasa pandang baik pada Allah. Bersihkan hati. Kata Mak Ngah sakit pinggang. Allah kata jatuh katil lah. Macam mana boleh jatuh? Mak Ngah nak duduk atas katil. Dah perasan dah sampai kat katil. Rupa tak sampai. Duduk-duduk jatuh bawah. Lah. Tak tahulah Mak Ngah ni dosa banyak kot. Allah nak hapus dosa lah kot. Bersih hati. Nampak? Tu siapa dia tu? Duk tengok-tengok hang tu. Jaga sikit gunung urat hang. Tak, dia memang lagu tu. Dia jumpa siapa pun dia senyum Haji Bidin tu. Dia tak ngurat siapa dah. Dah lah, duk tengok-tengok kita duk senyum-senyum. Jangan duk perasan dia tak senyum kat hang. Kita kadang-kadang orang tu duk senyum dia kita. Tengok hang, ngurat hang bah. Dah ngurat apa? Kita kadang-kadang pandang buruk. Hang tak tengok dia tu. Hang tak tengok Ustaz Japri macam mana? Pakai sampin. Kemah. Hang tak tengok dia. Pakai baju merah Haji Melayu, seluar hitam. Pelik tak? Tak raih orang langsung. Apa jenis Ustaz ni? Astaghfirullahalazim. Yang Ustaz Japri dengan sampin, dengan baju Melayu, kemah. Dia pegang independen dengan baju kain hitam, mana dia jumpa baju merah tak? Patut dia pakai lah baju Melayu juga, baru matching. Apa punya Ustaz tak reti nak hormat. Pasal apa hati busuk sangat? Kok suka saya nak pakai apa? Selagi saya tutup aurat belasah api. Tapi kita hari ni, kita duk rasa diri kita lebih baik pada orang. Itulah nama dia belum baik. Tiba-tiba hang kata aku nak pergi pada Tuhan. Bersihkan hati dulu. Bersih hati dulu. Cucu, anak telefon, mak. Kenapa? Aiman. Mak kenapa dengan dia? Aiman dah tak ada mak. Dia pergi mana? Pergi Yaman ke? Tak. Nak pergi Yaman apa baru 2 bulan. Dia meninggal mak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun balik terus. Balik-balik tanya ke anak. Dia meninggal pasal apa? Demam panas. Awak tak bawa pergi hospital ke apa ke? Cek dah telefon dah ambulans. 4 jam baru sampai mak. Nampak. Mak dia pun balik ke pondok duk cerita ni. Itulah kata kalau ambulans dan hari tu cepat sikit dan selamat nyawa dia kan. Itulah kata tak tahulah ambulans pun kalau 4 jam. Kiralah 4 jam tunggu. Kiralah kalau kita pun mati kan. Kiralah kita pun ambil sempurna kira. Berapa macam nak kira ni. Duk salah orang sana, duk salah orang sini, dah nama dia ajaib nak kata apa? Balik pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebelum memulakan perjalanan menuju pada Allah, dan kita ni memang menuju pada Allah, tolong bersihkan hati. Kadang-kadang kita tak bersih dengan hati orang yang melengkapkan pahala kita. Tu imam tu melekapkan pahala kita, dapat 27 kali ganda pahala ni. Semayang jemaah. Tapi berapa ramai yang maki tu imam? Allahu Akbar. Kita tengah ambil wuduk, dengar dia takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Kita tengah ambil wuduk tu, silap aku main masjid ni, mesti lambat habisnya tarawih ni. Alhamdulillah, ya silaku ya tu imam lama dah tahu tak larat tak juga tak dah menyemong kata. Sambil kita duduk sembahyang, kita duduk maki tu imam, tiba-tiba nak dapat hati yang baik lagu mana, tak usah kata apa. Kalau rasa lambat sangat, main dengan anak, habis rakaat ke-8, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam lambat, kita pun salam sekali, siku anak, wah belah, jalan balik. Tu usah duk kata ke orang. Dan tu imam pun jangan kata ke orang hak balik tu, tak guna tu balik bersepah depan ni. Tinggal dia dengan Tok Bilal ya. Hak buat nak selawat Tok Bilal tu. Tok Bilal tu kalau tak selawat dengan Bilal, belah lah. Sebab tu kita hati bersih. Bila main nak mesyuarat tarawih, kita sendiri cakap dekat pengurusi masjid, saya tak larat dah, umur dah 84. Saya rasa saya tak boleh dah nak nak jadi imam kita ni, tak larat sungguh dah. Lagipun saya membawa keluar IJN tak rasa tak larat sungguh dah lah kan. Patutnya surrender lah. Jadi kalau boleh tarawih kali ni bagi budak-budak Ustaz Japri lah jadi imam, saya tak larat. Kan senang. Hati bersih. Jangan bila ada orang cadang pula kita ambil budak Ustaz Japri jadi imam, dia pun muda sikit. Amboi, yang aku jadi imam selama ni hampa tak nampak. Mai aku tua pun nak buang aku, tak guna punya orang. Dah, cubalah hidup sentiasa pandang baik dengan orang, bersih dengan orang. Barulah kita boleh menuju pada Allah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jazak kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas di atas perkongsian dan juga ilmu yang diberikan kepada kita. Maka ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbalik daripada kitab Minhajul Abidin karangan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyatakan, hendaklah kamu senantiasa melihat keburukan yang ada pada diri kamu, jangan kamu melihat keburukan yang ada pada diri orang lain, dan hendaklah kamu senantiasa melihat kebaikan orang lain dan jangan kamu melihat kebaikan yang ada pada diri kamu. InsyaAllah tuan-tuan, untuk rakaat yang kedua atau pusingan yang kedua, InsyaAllah ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, berbalik kepada abi saya Al-Fadhil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Yang ni soalan dia, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjumpa dengan banyak nabi, dan sehinggakan kefarduan salat yang kita lakukan pada hari ini. Maka minta Ustaz jelaskan bagaimana kita sebagai hamba Allah yang sentiasa lalai dan melambatkan waktu salat untuk bersegera dalam melakukan ibadat salat yang difardukan kepada kita hanya saja 5 waktu. InsyaAllah Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Terima kasih anak Ustaz Azizi, terima kasih Datuk. panggil Abi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pada malam Mi'raj, mula-mula Nabi SAW daripada Masjidil Haram pi Masjid Aqsa, daripada Masjidil Haram pi Masjid Aqsa. Maksudnya daripada masjid ke masjid. Boleh saja naik terus ke langit daripada Masjidil Haram tu terus, ataupun daripada rumah Nabi SAW terus, daripada rumah tu boleh terus naik ke langit saja, boleh. Tapi Allah perintahkan Nabi SAW, ataupun Allah SWT berjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa, naik burak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW naik burak. Nabi cerita burak tu dia binatang berwarna putih, kecil sikit besar sikit daripada kaldai, kecil sikit daripada baral. Tuan-tuan tahu tu baral? Baral tahu apa dia? Tahu? Itu tahu baral tu? Kaldai jemput kan? Oh. Tuan-tuan tahu? Saya pun tak tahu.
Tu cerita dia. Naik salih ala Muhammad, sekali langkah zoom, sejuh mata mandang. Al-barq tu kilat. Salih ala Muhammad. Patutlah laju sangat, rupanya macam kilat. Punya laju, satu langkah saja, sejuh mata mandang. Subhanallah, salih ala Muhammad. Dan salih ala Muhammad. Lalu daripada Masjid Haram pergi Masjid Aqsa. Ulama sebut macam yang Datuk Kazim sebut tadi ni. Perjalanan Isra' dan Mi'raj ini perjalanan seorang hamba nak dekatkan diri dia kepada Allah SWT. Apa saja ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu ialah peristiwa, ibrah dia ialah perjalanan seorang hamba nak dekatkan diri dia kepada Allah. Dan nak dekat diri pada Allah mesti kena ada peranan dia nama masjid. Peliknya kalau seorang dia kata apa, dia ni orang hebat, dia ni orang sangat hebat, dia ni orang rajin ibadat, tapi satu je dia tak pergi masjid. Pelik, macam tak apa nak kena. Cerita dia, kalau cerita dia orang baik, cerita dia orang yang dekat dengan Allah, dia mesti suka masjid. Kita untung kat sini. Saya dengar cerita Datuk tadi ni, orang main Minang, orang main Jeling. Tu ni pengalaman-pengalaman kami duduk jaga orang pondok lah ni. Tahu-tahu dengar-dengar kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, kenal dekat seorang Ustaz. Boleh tak Ustaz? Ambil lah. Lepas tu nak duduk sini kah? Dah Ustaz nak bawa keluar lah. Ambil lah. Salih ala Muhammad. Allah Rabbi Ustaz. Memang nak duduk pondok Ustaz, nak main mengaji je lah Ustaz, tak apa. Tak ada orang main jeling-jeling pula, nak buat macam nasraqallahul azim lah jawab dia. Tuan-tuan Salih Muhammad tu ujian orang duduk mengaji kat pondok tu lah. Tuan-tuan subhanallah Muhammad tuan, untung duduk madrasah ni tu dah tu. Nyanyi makcik-makcik ni 5 waktu tak pernah miss sembahyang jemaah. Qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Betul tak macam mana? Duha tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Tahajud tak pernah tinggal. 2 rakaat sebelum mayang subuh tak pernah tinggal. Azan subuh je duduk dalam masjid dah. Salih ala Muhammad ni. Datuk ni, makcik-makcik yang duduk kat depan ni, lebih kurang 50 orang yang duduk dekat dalam ni. Salih ala Muhammad. Qiyam 10 akhir Ramadan. Datuk tahu depa kat sini sepanjang Ramadan tak boleh balik. Raya kena raya sini. Raya termasuk pelajar tahfiz. Daripada Ramadan pertama sampai hari raya, lepas mayat raya baru boleh balik. Pasal kalau balik 10 akhir Ramadan tu pakai ruyub-ruyub lah jawab dia. Memang tak boleh nak buat. Duduk kat sini subhanallah 10 akhir Ramadan, tiap-tiap malam qiyamul lail, baca Quran, khatam Quran, salih alaihi wasallam. Waktu 10 akhir Ramadan lagi banyak ibadat. Malam Ramadan kita buat forum, betul tak? Sebab malam Ramadan tu malam raya kita buat forum. Pasal malam raya tu malam Nabi suruh kita buat ibadat. Untung depa yang duduk dekat dalam madrasah ni. Tapi mai Ustaz, tahun ni boleh tak makcik nak balik? Tu standard lah. Tak boleh? Tak apa. Saya anak pula telefon, Ustaz, mak saya ni nak bagi dia balik, Ustaz boleh tak Ustaz? Ni lah anak cucu mau pekat-pekat balik ni, bos semua sebagainya. Saya semat. Jauh tu. Tuan-tuan subhanallah simat. Untung bila kita jadi orang masjid. Baru ni beberapa hari lepas, seorang pegawai KWSP Salih alaihi Muhammad tengah sembahyang duha dekat rumah dia. Dia ambil cuti sakit dah berapa hari dah. Demam. Salih alaihi Muhammad. Lepas tu kawan dia nak pergi hantar makanan, nak pergi hantar makan. Sampai-sampai dia bagi salam tak jawab. Pergi minta kat jiran, tanya jiran sebelah. Ada dalam rumah tak pergi mana? Buka-buka tengok. Kita paksa, kita pecah masuk, tengok. Mati dah. Meninggal dalam keadaan dia sedang sujud sembahyang duha. Hebat tak? Hebat. Subhanallah. Tanya orang-orang dekat tu, tahu tak apa amalan dia? Dia orang masjid. Orang yang bersungguh dengan masjid. Hari itu meninggal seorang dekat Terung. Salih alaihi Muhammad. Bulan Ramadan. Salih alaihi Muhammad. Malam Ramadan, lepas mayang isyak ke tu, waktu tarawih lagu tu lah, meninggal Salih alaihi Muhammad. Meninggal tang mana? Meninggal dalam masjid. Bulan Ramadan. Tengah duduk semayang. Pasal apa dapat macam tu?
Dia orang masjid. Bil ayak masjid, bil api masjid tu sampai benda hari tak ada nak tengok. Pasal dia ambil dulu. Saya dia pergi bayang senyap-senyap. Bila dia meninggal baru tahu. Kata dia lah yang duk bayang bil api bayang. Senyap-senyap dia buat. Orang masjid insya-Allah matinya baik. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ambil ibrah ni. Jadi orang masjid. Nabi SAW sampai ke Masjid Al-Aqsa. Apa Nabi SAW buat? Nabi solat dengan solat 124,000 para Nabi dan para Rasul. Dia ada satu tempat nama Batu Mi'raj Nabi SAW. Batu Mi'raj, dia ada kubah sakhra, kubah emas tu. Pernah sampai dah sekali. Berapa kali saya pernah sampai kat situ. Pergi mayang kat bawah tu. Sedap mayang kat bawah tu. Hari tu saya pergi sekali. Ada grup mai jemaah rombongan daripada Malaysia mai. Waktu tu saya tengah duduk syuting kat situ. Dia kata, Ustaz ada kat sini. Tengah duduk syuting ni. Syuting apa ni, TV Hijrah. Kata, lepas tu nak semayang zuhur. Mari kita semayang kat sini. Semayang situ. Semayang kat situ. Habis-habis semayang saya kata, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan semayang kat mana ni? Semayang dekat bawah batu Mi'raj Nabi SAW. Ni tang batu ni lah Nabi SAW naik untuk ambil perintah semayang. Dan tang ni lah Nabi SAW turun. Allah rasa kat alam hati. Daripada batu Mi'raj, daripada Masjid Al-Aqsa tu Nabi SAW naik tingkat, naik langit pertama, naik sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke Sidratil Muntaha, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu tu malaikat Jibril tak boleh pergi dah. Dalam riwayat cerita besarnya malaikat Jibril alaihissalam ada 600 sayap. 300 sayap kiri, 300 sayap kanan. Waktu Nabi SAW tengok, 2 kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril dalam bentuk dia yang asal. Salah satunya dekat situ. Waktu mula Nabi SAW nampak malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang asal, waktu ya ayyuhal mudaththir turun ayat tu. Penuh langit, tengok depan, tengok belakang, tengok kiri, tengok kanan, penuh langit tu. Malaikat Jibril kata, waktu tu aku hanya buka 1 sayap saja daripada 600 sayap dia. Kata, besarnya malaikat Jibril. Ada malaikat lagi besar, malaikat Israfil, ada 1,200 sayap. Kalau malaikat Jibril buka semua 600 sayap, dia duduk di bawah 1 sayap malaikat Israfil. Ada lagi malaikat lagi besar, ada 2,400 sayap. Malaikat apa? Malaikat pemikul arash. Kalau malaikat Israfil buka semua 1,200 sayap dia, duduk di bawah 1 sayap malaikat pemikul arash. Subhanallah. Waktu tu Nabi SAW tengok sendiri besar mana malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kata berhenti tang ni saja. Nabi SAW pun naik bertemu dengan Allah. Ambil 50 perintah semayang. Turun. Tak mau kata apa. 50 lah. Turun jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, bila naik balik tak mampu aku dah cuba dah kepada umatku. Ini Imam Tabari sebut. Imam Tabari kata apa? Bila perkataan sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa alaihissalam kata, aku dah cuba dah kepada umatku, menunjukkan bahawa apa? Ada solat yang dilakukan oleh umat-umat Nabi Musa alaihissalam, syariat dia, dan mereka tak mampu untuk buat bagaimana syariat itu telah ditentukan. Tak mampu dia. Kamu, aku dah cuba dah umatku, kamu naik lagi, minta naik lagi. Nabi SAW bertemu dengan Allah. Itulah berulang kali naik turun sampai 5. Pak Long tu kata apa, Ustaz? Saya tiap-tiap kali duduk dengar cerita Isra' Mi'raj ni, naik turun daripada 50 tinggal 5. Tak puas hati rasa. Pasal apa? Pasal apa lah Nabi tak naik sekali lagi, Ustaz? Kalau Nabi naik sekali je lagi, Ustaz, terus kosong, tak payah mayang terus ni. Tapi dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, daripada 5 semayang yang Allah perintahkan kepada kita, pahalanya tetap 10 kali ganda pada setiapnya, dan nilainya tetap 50 kali ganda. Itulah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kasihnya Nabi SAW kepada umat dia. Dia tak fikir tentang dia. Kalau Nabi SAW 50 pun tak apa Nabi SAW boleh buat. Tapi Nabi SAW fikir umat dia, yang macam mana susahnya nanti dia nak semayang kalau sampai 50 waktu semayang pada setiap hari. Maka Nabi SAW tebalkan muka dia, naik bertemu dengan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan sekalian, dan akhirnya kita tinggal 5 waktu semayang tu pun susah nak buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak dekat diri kita kepada Allah SWT, tolong jaga semayang. Nabi sebut sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata apa? Kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu.
salah satu daripada ulama mufassir sebut, salah satu daripada hak kita jaga Allah SWT ialah dengan kita sentiasa melaksanakan sembahyang fardu dengan bersungguh-sungguh tanpa sambil lewa. Dan minta satu boleh tak kita yang kat depan saya ni, bila masuk saja waktu sembahyang, tolong sembahyang awal waktu. Jangan sembahyang lewat-lewat. Kalau bukan kita pesan ke anak kita, jangan sembahyang lewat, tolong sembahyang awal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada satu kisah dulu ada satu dia panggil apa? Google, bukan, dia panggil Yahoo Group. Dulu lah. Yahoo Group. Zaman Zizi ada tak Yahoo Group? Ada dah. Ada satu kisah dia hantar kat Yahoo Group. Saya ingat lagi kisah dia. Seorang perempuan dia tidur, dia mimpi dia kena azab dalam kubur. Dia mimpi dia mati, dia mimpi dia diuruskan, jenazah diuruskan, kemudian dibawa dalam kubur, sampai dalam kubur. Dia kata waktu tu solat Jumaat mai malaikat. Dia kata malaikat, aku tak reti nak cerita malaikat tu. Yang aku tengok dia pegang tongkat ni macam petir, dia kata. Malaikat tu tanya, siapa Tuhan kamu? Dia kata aku tahu jawapan dia. Tapi aku tak boleh nak jawab. Dia kata tak boleh nak keluar daripada kalam dia. Allah Tuhanku, tak boleh nak jawab, dia kata. Lalu malaikat tu pukul dia sampai pecah tubuh badan dia, sampai tenggelam dalam tanah. Dia korek naik balik, bercantum balik tubuhku, dia kata, dalam keadaan sakit tadi kena pukul tu ada lagi. Dia kata malaikat, tolong malaikat, siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab lagi, pukul lagi, berkali-kali dia kena pukul. Sampai dia kata malaikat tolonglah, dia kata aku tak akan buat dah macam mana yang aku buat dulu ni kat dunia. Dia kata malaikat kata apa? Semua orang yang berdosa minta macam mana yang hang minta hari ni. Lalu dia kata apa? Saya bukan tak semayang, dia kata. Saya suka lewatkan semayang. Saya tak boleh nak jawab pasal saya dahulukan semua benda. Saya suka lewatkan semayang. Akhirnya saya tak mampu nak jawab, dia kata. Allah nak lepas daripada tu dia kata dia jaga semayang dia. Tuan-tuan sekalian jemaat, itu mimpi tu, kisah mimpi tak boleh buat dalil pun. Tapi nak cerita ambil pengajaran. Dan saya jemaat, kalau betul tuan-tuan kata tuan-tuan nak dekatkan diri kita kepada Allah, sungguh-sungguh mai majlis ilmu ni pun sebab apa? Sebab nak dekat daripada Allah. Tuan-tuan, nombor satu sekali, tolong jaga sembahyang. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jazak kepada Fadil Ustaz Jifri Abu Bakar Mahmudi. Maka insya-Allah tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk soalan yang terakhir saya akan ajukan kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Sewaktu mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra, banyak peristiwa yang kalau kita lihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minta Datuk jelaskan bagaimana kita boleh mengambil pengajaran setiap peristiwa yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tafadhal mashkur. Terima kasih Ustaz Azizi. Kalau kita nak tengok ibrah pada setiap benda yang Nabi nampak, minggu depan habis forum kita. Malam ni tak ada habis. Panjang cerita dah. Nah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, pada setiap tanda, pada setiap kejadian yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni, semua ada ibrah untuk kita. Dan siapa yang nampak ibrah-ibrah ini, nama dia ialah golongan yang dipanggil sebagai albab, ulul albab. Yang ni yang nampak. Ahmad albab tak nampak. Sebab tu kena jadi ulul albab, orang yang bijak, orang yang cerdik. Tu nama dia albab, bukan pintu tu. Sehari semua pakai jadi pintu pula. Ada ayat-ayat dalam Quran yang disebutkan oleh Allah tentang golongan ulul albab ni. Orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang tengok dengan mata hati, orang yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia hidayah. Maka bagaimana kita nak dapat supaya kita termasuk dalam golongan ulul albab? Banyak tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi setiap satu benda. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada setiap kejadian langit dan bumi tu,
Pada perselisihan malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita tengok kepada benda itu, kita jadi cerdik. Tadi kita sebut tentang binatang tunggangan. Kita sebut tentang burak. Ustaz Jafri sebut tentang baral. Saya kata pada Ustaz Jafri tadi, baral ni binatang kahwin. Keldai yang dikahwinkan. Keldai jantan campur dengan kuda. Kuda betina. Kuda betina menikah dengan kuda jantan, sama juga baral nama dia. Binatang. Tuan-tuan tengoklah pada binatang tadi, orang sekarang dah jarang naik binatang. Tetapi mereka naik kenderaan, dan kenderaan tu macam binatang. Malah nama kenderaan pun dipanggil binatang. Main naik apa? Kancil. Main naik apa? Angsa. Main naik apa? Oh, rusa. Semua nama binatang mereka. Nama kereta pun nama binatang. Bentuk dia pun binatang. Bentuk dia pun ada bentuk manusia. Cuba tengok pada kereta, ada lubang tu dia bernafas. Tak ada lubang tu tak boleh jalan kereta. Kita pun ada lubang hidung. Hak tu duduk jolok. Saya apa tak larat nak jolok. Dia kembang lubang-lubang hidung. Saya masuk TV jolok. Saya jolok masuk TV. Besar tu. Cuba tengok pada kereta tu, dia ada injap. Dalam badan kita ada injap. Cuba tengok pada kereta, dia ada exhaust. Kita pun ada exhaust. Duduk saja bau. Boleh faham mengah? Lepas exhaust, tambah exhaust dua pula, tu dia serobong masuk kapal ni. Terong pergi. Tapi sekarang tuan-tuan nak kentut pun tak apa dah. Orang tak bau dah. Semua pakai face mask. Anda faham? Tak faham sudah. Manusia yang bijak tuan-tuan, dia tengok macam-macam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa setiap sesuatu itu hidup, air itu menghidupkan. Allah kata dah, tiap sesuatu tu dengan air ni dia boleh hidup. Jom tuan-tuan, kita kaji tentang air. Baik, kita siram pokok. Kita kata air ni menghidupkan pokok ni dengan izin Allah. Kita setakat kata siram pokok, hang tak siram mampulah pokok tu. Awaklah pokok ni mampu pasal apa? Hang tak siram dah harap ayat hujan, mana nak jadi hujan tak turun, hang tak siram dia. Orang kita hanya nampak siram pokok boleh dia naik subur. Tapi orang putih, dia boleh menghidupkan elektrik daripada air. Dia fikir. Mereka mengkaji macam mana nak dapat elektrik daripada air. Menghidupkan bekalan elektrik. Daripada air ni tuan-tuan, mereka boleh menggerakkan kapal. Dia guna turbin. Daripada air ni, dia boleh menggerakkan macam-macam hidup-hidupan. Sampai hari ni orang menggunakan enjin, tidak lagi menggunakan minyak. Sebaliknya mereka menggunakan air untuk menghidupkan enjin kereta. Subhanallah. Sebab itu kalau kita jadi ulul albab, kita adalah orang yang paling hebat. Apa dia Ustaz? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang sentiasa ingat pada Allah. Waktu dia duduk, waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring kepada Allah, dia ingat. Dia tengok kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka dia akan jadi orang hebat. Begitulah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia baca, dia dengar, dan dia apa benda yang dia boleh tengok daripada Isra' dan Mi'raj. Mula-mula dia tengok peristiwa Isra' daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Itu nama dia Isra'. Perjalanan darat ke darat. Maka dalam perjalanan tu macam-macam Tuhan tunjuk pada Nabi kita. Sebelum daripada situ naik ke langit, nama dia Mi'raj.
Macam-macam tuan-tuan. Bagi orang yang ulul albab, dia tengok cerita tu saja pun dia dah insaf lah. Dia kata, aku selagi aku tak nampak dengan mata kepala aku tak percaya. Hang siapa Tuhan nak tunjuk dengan mata kepala ke hang? Memadailah kita, Allah tunjuk pada Nabi dan kita percaya dengan apa yang Nabi cakap. Memadailah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Tak payah kita nak naik ke langit baru kita nak percaya. Memadailah Nabi balik mahabak dekat kita supaya kita percaya. Pasal apa? Nabi tak pernah berbohong. Orang yang beriman dia akan percaya. Itu bezanya iman dengan orang tak beriman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 60. Isra dan Mi'raj ini fitnatan linnas, menjadi fitnah pada manusia. Nak tengok mereka ni percaya pada Allah ataupun tidak. Maka ada orang kata, saya tak percaya Ustaz. Adakah manusia boleh naik ke langit? Kapal angkasa apa kata dia? Apollo ke apa? Nak naik ke langit apalah. Saya tak percaya Ustaz. Mana boleh naik ke langit? Dah. Hang tak usah cerita Nabi naik ke langit dulu. Hang ulang balik soalan yang kamu tanya tadi. Adakah naik ke langit? Okey, ambil perkataan tu. Adakah naik ke langit? Okey, ulang balik. Adakah naik ke langit? Ada koma pula, ada tanda soal pula hujung. Okey, sekarang buang ada. Buang ada. Naik ke langit, buang naik. Tinggal ke langit, buang ke. Tinggal apa? Tinggal langit. Hampir tengok langit. Adakah naik ke langit? Hang buang adakah, hang buang naik, hang buang ke. Tinggal langit, hang tengok ke langit. Ustaz, saya tengok langit. Apa yang hang tengok pada langit? Langit. Yalah apa yang hang tengok. Dia kata langit. Ni dia orang yang tidak ulul albab. Orang yang ulul albab, dia tengok ke langit. Dia nak heran Nabi Muhammad naik ke langit. Tapi dia tak heran langit tu apa. Ni kata orang tak cerdik. Dia tak percaya Nabi Muhammad naik ke langit. Dia heran Nabi Muhammad naik ke langit. Tapi dia tak heran. Pasal apa langit tak runtuh? Ada tiang bighairi imad, tak ada tiang. Tapi tak jatuh pun heran. Pasal apa tak jatuh? Tiang tak ada. Sekeping langit pun tak jatuh. Tuan-tuan malam ni tak payah buat kemah. Tobat lahum tak jatuh langit. Takut apa? Ada keluar dalam berita. Sekeping langit dilaporkan jatuh di Darul Faizin di Kedah. Kejadian berlaku ketika makcik-makcik pondok sedang berbuka puasa. 6 orang tercedera. Agak-agak dengar tak tu? Tak ada berita langit jatuh. Pelik. Manusia tak sampai ke langit dan tuan-tuan takkan jumpa kaki langit. Besak mana langit ni? Besak mana ni tak jumpa. Saya kata dah dulu, yang jumpa kaki langit ni, masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi, lalu hujan turun kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Kak Leha ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari, ingat, di kaki langit? Ingat ke? Mana ada pernah jumpa kaki langit? Macam mana bentuk dia? Tuan-tuan tanya dekat Koperatasa, mereka je tahu. Punya besarnya tuan-tuan, tak ada penghujung. Pelik. Yang langit begitu hebat, langit begitu pelik, hang tak rasa pelik. Nabi naik ke langit, Allah bawa dia, hang pelik. Kejadah apa engkau? Pelik tentang langit. Cuba tuan-tuan tengok ayat dalam Quran. Langit dulu baru bumi. Inna fi khalqis samawat. Setiap kali Allah sebut langit, bumi, langit, bumi, langit, bumi.
Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami menciptakan langit dan bumi, dan kami mudahkan urusan kamu di langit dan di bumi. Allah sebut urusan di langit dimudahkan. Ni adik-adik kita ni tuan-tuan nak terbang ke Yaman, nak puasa sana, nak sambung belajar start bulan 3 ni, start hujung bulan 2 nak pi. Naik apa? Naik kapal terbang. Jarang naik basikal. 4 tahun dulu ada rombongan ustaz ajak saya naik motor pergi haji. Main Minang saya, ustaz kami nak ambil ustaz jadi duta. Duta apa? Kami nak buat ni konvoi pergi Mekah buat haji. Oh bagus. Naik apa? Naik motor. Motor apa? ES5. Astaghfirullahalazim. Itu cadang nak lantik ustaz, nak ajak join sekali. Saya rasa daripada Ipoh sampai Pulau Pinang saya berhenti dah, lenguh pinggang. Saya kata tak apa naik motor, aku naik kapal terbang, kita jumpa kat Mekah. Berapa bulan nak sampai? Naik motor tu kira tahan gitu tuan-tuan. Oh ada naik geret pergi Mekah, berpuluh kali tukar tayar. Kok suka mereka semangat kuat. Yang adik-adik kita ni nak pergi Mekah, nak pergi Yaman nanti naik kapal terbang. Perjalanan yang paling cepat ialah perjalanan udara. Tuan-tuan tak nampak? Yang Nabi naik ke langit tu, Nabi pergi Isra' dan Mi'raj tu, perjalanan udara. Orang yang cerdik dia cari jalan, macam mana aku nak terbang. Orang yang tak cerdik, mana boleh terbang, mampu apa ni kita bukan Nabi nak terbang. Tapi orang ulul albab, dia kata Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Al-Aqsa terbang ke apa kak? Maknanya menggunakan perjalanan udara. Kalau Nabi boleh terbang perjalanan udara, kita pun boleh terbang. Apa dalil dia? Dalilnya dalam Quran. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawat. Tidakkah kamu lihat kami mudahkan urusan kamu di langit? Maknanya manusia boleh terbang. Tapi sayang tuan-tuan, orang kita, orang Islam, baik di Arab, baik di tanah Melayu, tanah apa pun, kerja dia bergaduh. Akhirnya ilmu kapal terbang yang direka, yang dicipta oleh ilmuwan Islam dipotong di saat akhir. Orang putih kata kami buat kapal terbang. Keluarga Wilbur, keluarga Wright kata kami yang mencipta kapal terbang. Padahal asas pembangunan kapal terbang orang Islam yang buat, ulama Islam yang buat. Tapi paksa kita ni lemah, asyik bergaduh. Daripada dulu sampai sekarang bergaduh tak habis-habis. Daripada tadika sampai tua bangka, bergaduh berebut kerusi. Sejak bila kita bergaduh berebut kerusi? Sejak tadika. Tak kerusi bulat duk kulin, duk pusing. Cikgu tukar main radio. Aku ketahuan bicara lagi tentang dirinya. Berebut kursi tak dapat, buang. Aku ketahuan, pusing lagi. Daripada kursi banyak 5 tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1 berebut. Diajak bergaduh sampai bila? Sampai tua bangka. Tiap-tiap kali pilihan raya bergaduh, berebut kursi. Ini nak Johor nak bergaduh pula. Waktu tengah penyakit berlambak-lambak boleh pula buat pilihan raya. Pelik. Pelik tuan-tuan. Dunia sekarang ni pelik-pelik. Hak masjid kelang kabut, hak pilihan raya boleh buat. Dia tak berbahaya. Nak pilih untuk pilihan raya dia tak bahaya. Lah tak bahaya pula. Untuk raya kemungkinan kita akan kembali macam tu pula. Cerita apa ni? Ni tuan-tuan, bergaduh berebut kursi, akhirnya tak ada sempat masa jadi ulul albab. Berbeza dengan negara lain, mereka tak berperang sama mereka tak bergaduh sama rakyat, mereka tak bergaduh, akhirnya mereka boleh mengeluarkan kapal terbang. Perancis buat kapal terbang, nama dia Mirage.
Amerika buat kapal terbang, nama dia Airbus. Nama dia Boeing. Perancis buat kapal terbang. England buat kapal terbang. Semua buat kapal terbang, tuan-tuan. Sebiji kapal terbang yang mereka buat bersamaan dengan beratus ribu kereta yang kita buat. Akhirnya mereka jadi kaya. Sayang tuan-tuan, teknologi itu ada dalam Quran, ilmunya ada dalam Quran. Disebabkan umat Islam bergaduh tak habis-habis, dia tak jadi ulul albab, bangsa lain dia buat. Akhirnya kita hari ni guna kapal terbang mereka nak pergi Mekah, nak pergi Yaman, nak belajar. Kalau mereka tekan satu button, jatuh kapal terbang kita. Ada kuasa dekat tangan mereka. Kita yang beli hak mereka punya. Daripada satu butang sampai butang hujung, mereka buat. Kalau mereka tekan satu butang, dia tengok MH apa ni, bom dia tekan sekali, jatuh di laut, bela tak jumpa. Sebab tu kita kena jadi ulul albab. Yang kedua tuan-tuan, kita buat pelancaran dana untuk anak-anak kita yang nak terbang pergi Yaman. Saya seronok tengok mereka ni, esok-esok kot jadi ulama. Balik esok mereka ni lah yang nak pertahankan ahli sunnah wal jamaah ni. Hak negara kita ni huru-hara macam-macam cerita nanti. Hak pelik-pelik zaman sekarang ni. Kalau kita tak perbanyakkan ahli sunnah, tak perbanyakkan pahaman ni, apa akan jadi? Dan kita minta anak-anak ni nanti bila balik nanti duduk di jabatan agama. Sebab saya tengok hari ni kenapa yang golongan-golongan lain daripada ahli sunnah ni power lebih. Pasal mereka pegang jawatan. Yang ustaz-ustaz yang ahli sunnah ni semua buka pondok macam Ustaz Japri, buat jadi penceramah bebas. Siapa nak dengar cakap dia? Siapa nak dengar cakap Ustaz Kazim, Habak Mai? Dia bukan ada jawatan. Lain kalau dia pengarah, dia ketua, dia pegawai. Oh, orang ni Mai ni siapa yang kata ni? Penceramah bebas Ustaz Kazim. Tak ada apa. Dia buat lunjuk lagu tu. Siapa nak hormat dia buat lunjuk lagu tu? Ustaz Kazim tak payah. Siapa yang cakap? Ketua pengarah. Baik Datuk. Silapnya penceramah, silapnya ahli dakwah, silapnya ahli sunnah ni tuan-tuan, ialah tak nak kerja kerajaan. Akhirnya jawatan-jawatan yang ada di jabatan habis sapu dekat puak-puak. Mereka kontrol kita. Keputusan yang pelik-pelik mereka buat. Jadi adik-adik besok kerja kerajaan, jadi pegawai, isi balik ruang-ruang yang ditinggalkan. Bukan saya kata jadi Ustaz Japri tak bagus, jadi Ustaz Kazim tak bagus, buka sekolah pondok tak bagus. Bagus. Tapi jangan tinggal terus. Suruh berhenti kah? Jangan suruh berhenti, takut dengan baju hijau semua ni. Lain macam kan. Mudah pada jong, sedut tengok. Kena dah aku dah, kena dah. Pilihan raya tadi. Baik tuan-tuan, Nabi naik Isra' Mi'raj. Isra' tu Nabi perjalanan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, naik buraq. Apa Nabi nampak? Nabi nampak hak di bawah. Nabi nampak luah. Rupanya bila terbang, pemandangan luah. Bila duduk di atas, pemandangan luah. Sayang tuan-tuan, siapa yang cipta drone? Siapa yang cipta kamera? Siapa yang kuasai satelit? Siapa yang kuasai pemandangan daripada atas? Tuan-tuan, Nabi sebut tentang hebatnya orang yang boleh terbang ni tuan-tuan. Dia boleh kontrol yang di atas, kontrol yang di bawah. Hari ni dia pun kontrol kita. Tuan-tuan buat forum di dataran Faizin ni, semua mereka tengok daripada atas. Mereka tengok tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan tengok Waze tuan-tuan, Google Map tuan-tuan. Tuan-tuan tengok map dalam handphone tuan-tuan. Saya nak balik, saya tengok
Mai tadi pun saya tengok, sebelum masuk highway saya tengok dulu jam tang mana. Oh, jam tang terowong. Lori belanggar lori. Lori hentam belakang lori. Jam sampai Kuala Kangsar tu. Kalau aku betul lah awal dengan aku pun jam. Merah menyala daripada tol Jelapang sampai lepas Kuala Kangsar lah. Tuan-tuan tengok dalam berita. Lori bawa gelung pergi langgar lori barang. Boleh tahu. Pasal mereka kuasai langit. Sekarang kita teknologi ni tak ada. Tuan-tuan tengok. Saya bercakap depan Saya bercakap kat depan. Tuan-tuan tengok handphone kat muka. Saya bercakap depan. Tuan-tuan tengok handphone. Apa yang tuan-tuan tengok? Mula-mula tuan-tuan tengok WhatsApp. Mak kat mana? Tengok forum ni, tengok forum Ustaz Kazim, Faizin. Ustaz Kazim, best tak? Boring, tak faham. Apa? Ni. Ada wayar? Tak ada wayar. Tapi pasal apa boleh cakap dengan anak? Pasal apa boleh ambil gambar, hantar kat kawan? Pasal apa? Pasal teknologi langit. Sayang, siapa yang kontrol teknologi langit sekarang? Kita berebut beli iPhone, Samsung, kita sibuk beli. Tapi kita tak kontrol teknologi telekomunikasi. Dia tutup Facebook, menggelabah semua orang. Dia tutup WhatsApp, apa sepoi? Dia tak ada line. Halo, tak ada line lah. Halo, wifi berapa? Halo, line tak clear. Mampus kita. Sayang tuan-tuan, orang Islam hidup beratus-ratus tahun dalam negara yang merdeka, tapi jiwa tak merdeka. Kerja dia benci-membenci pasal parti politik. Orang politik mengajak rakyat dia bergaduh siang malam. Bergaduh daripada dulu sampai sekarang. Rakyat dia tak dibawa untuk berfikir luar daripada pemikiran macam Nabi Muhammad, luar daripada dunia. Dia bawa naik ke langit, macam-macam benda dia boleh buat, macam-macam benda dia boleh nampak, macam-macam perkara yang boleh dia jadi ibrah. Kita masih lagi duduk di bawah tempurung, nama dia katak bawah tempurung. Tapi tiap-tiap tahun kita buat ceramah Isra' Mi'raj, tapi tak dapat apa. Tuan-tuan tengok Jack Ma, orang Cina tu. Jack Ma ni tuan-tuan, dia berniaga online. Dia orang kaya dalam dunia, dia berniaga online saja. Dia berniaga menggunakan talian langit, laluan langit. Tuan-tuan tengok Shopee, tuan-tuan tengok hak dalam televisi tu, makcik-makcik ni rajin beli Shopee. Lazada, Shopee, Kopi. Kata tak ada duit, tapi bilion bisnes mereka. Makcik-makcik anak-anak kita hari ni yang duk hantar barang sehari kat rumah kita berapa kali sehari? Saat hak warna hijau, saat hak warna merah, saat kereta, saat van, saat JNT, saat JDT mari. Main lempak. Dalam kata duit tak ada tu. Bisnesnya ialah bisnes online. Teknologi langit. Tekan. Sampai belah dia. Hantar barang, hantar. Tak payah ada kedai, tak payah sewa kedai, tak payah apa. Senang. Bilion. Tapi orang Melayu masih lagi gunakan Facebook untuk fitnah orang. Orang Melayu gunakan TikTok untuk joget. Mereka gunakan media sosial untuk sebarkan pahaman mereka, untuk sebarkan ideologi mereka. Mereka sebarkan bisnes mereka. Kita ada Ustaz Jeffrey, ada susu kambing Faiz. Kalau nak harap pada tuan-tuan, siapa nak beli? Kak Leha, hak bulan lepas tak habis lagi. Kak Nak tak beli perisa ceklat, sedap Kak Nak oi. Kak Nak kalau ceklat rasa nak ngugai rasa. Abang Bidin tak rasa strawberry.
Saya tu kena dah makan demam beri-beri terus saya tak makan. Oh sudah. Abang tak rasa ni perista original macam ni, susu kambing. Dia bukan tak suka, dia bau dia tu. Kena 100 orang, 100 jawab lagu tu. Bila nak jual? Tetapi bila kita jual online, kita ada 30 juta tuan-tuan rakyat. Semua orang boleh tengok. Bukan kata O je. PQRSTU. Dulu kita hanya boleh sebut panjangan lah ni P. Inilah teknologi yang Nabi bawa dalam Isra' dan Mi'raj. Kalau saya ceramah mangah buat di masjid, banyak ni belum masuk tolak hak tidur. Kuliah maghrib di masjid, dapat tiang, nyorok sikit, lena. Hak dapat dinding, lena. Belum masuk lagi hak kencing tak lawas. Sak masuk, sak keluar, sak masuk, sak keluar. Hak pekak, bateri tak ada. Duk tekan. Kenapa Abang Long? Jerit kan dengar. Kenapa? Tak dengar telinga ni, pekak, bateri habis. Cakap slow kat dia. Kenapa? Bateri habis. Oh nampak tu. Dengar pula dah. Yang menjerit tak dengar suara pelan, dia dengar. Tu pekak tak? Tapi bila kita guna teknologi ni, agak-agak berapa ribu orang tengok. Saya masak nasi goreng baru ni kat Leha, 7.7 juta. Hak duk tengok saya bos nasi goreng 7 juta habis. Wartawan makat telefon nak masuk sembang viral. Viral apa? Ustaz masak 7 juta, ustaz masak pula kat viral, tak payah. Dia pun tanya saya, pasal apa orang suka ustaz masak? Mana saya tahu, saya masak nasi goreng. Mana lauk tak habis, saya campak dalam kuali. Termasuklah yang saya campak lemak kuning. Masak lemak tu bong sekali. Mak mertua telefon, mana ada orang masak nasi goreng buh lemak masak lemak, hang gila ke apa? Pasal gila dapat 7 juta. Tuan-tuan, hari ni kita tak gaduh. Ustaz Japri ceramah seorang-seorang dia, 100,000 tengok. Duk seorang-seorang dia. Kita hendaklah Allahumma salli ala Muhammad. Bersama-sama kita Allahumma salli ala Muhammad. 100,000 tu. Dia selawat saja. Tuan-tuan nampak tak teknologi langit? Nabi dah cerita dah. Teknologi langit cepat sampai. Hampir lepas isyak, lepas maghrib, lepas isyak ni, hampir sebelum subuh hang turun. Nabi tunjuk lama dah dalam Isra' Mi'raj. Tapi macam saya kata tadi lah, soalan yang dibuka pada kita benda yang sama setiap tahun. Bukan saya nak kutuk soalan Ustaz Azizi tadi, bukan. Cubalah buka satu minda yang baru untuk adik-adik hak balik pada Yaman ni. Macam mana nak kuasa dan menyampaikan ilmu melalui langit, macam Nabi Muhammad buat. Ada visual, ada audio. Sama ada cerita tu ibrah, sama ada cerita tu untuk inzar, untuk peringatan. Kita nak anak-anak kita ni canggih. Saya dah tua dah, setengah abad dah. Kalaulah saya tahu teknologi ni ada dulu-dulu, lama dah saya masuk tuan-tuan. Tapi kita duduk dalam teknologi tradisional lagi. Kuliah sana, jalan lah, naik kereta, pancik tengah jalan lah, apa lah. Belum masuk jumpa hantu. Jadi penceramah jumpa hantu. Saya ceramah di Sungai, Felda dalam, Besar Limau dalam, pukul 12. Tu saya nak balik awal, takut jumpa hantu. Saya tengok dia duduk tenggek atas jambatan dalam Felda, dalam ladang sawit. Muka tak nampak, duduk tenggek duduk mencangkung atas jambatan. Saya kata buat dah. Tak mau tengok. Sekali saya jumpa dekat Selama, di Perak Selama. Duduk tepi jalan dekat, macam Ju'on. Rambut panjang, tunduk. Duduk tengah-tengah. Tanda nak jumpa hantu tu apa? Babi melintah. Sebelum jumpa dia, babi lintah. Babi dia bawa anak dah. Tengah-tengah malam. Babi.
Dia pandai pula berhenti, dia lepas anak dia. Dia tengok kita tau. Jalan masuk. Lepas tu jumpa. Saya kata kat driver saya, jangan tegur. Lepas ya, jangan pandang belakang. Ustaz, kalau dia tiba-tiba duduk kat depan, jangan pandang depan. Lepas tu kita masuk longkang parit ni. Kalau saya tahu tuan-tuan kita ni ada teknologi, kita lama dah guna teknologi ni. Sayang tuan-tuan, teknologi itu sampai pada kita lambat. Bila ada PKP ni, baru orang jumpa. Ada hikmah kat PKP. Barulah. Kalau tidak tuan-tuan, tobat lahum tak jumpa. Jadi cabaran pada adik-adik yang nak pergi Yaman ni. Jadi orang ulama kuasai teknologi langit. Kontrol teknologi langit. Kita yang pegang. Kita yang sampaikan ilmu. Kita yang tunjukkan. Luaskan. Saya bila buat dalam Facebook saya, yang dengar ceramah saya tengok senarai. Dia setiap bulan kita boleh tengok report daripada Facebook, report kan. Berapa juta yang tengok. Berapa ramai yang tengok. Negeri mana yang tengok. Saya syukur tuan-tuan. Tadi saya tengok untuk sebulan punya tuan-tuan, lebih kurang 25 juta orang tengok Facebook saya. 25 juta di saat-saat Facebook jatuh. Dan saya tengok pula dalam tempoh seminggu ni 25 juta orang tengok. Dan saya tengok pula Singapura berapa ribu orang, Indonesia berapa ribu orang, Bangladesh berapa ribu orang, Arab Saudi berapa ribu orang, New Zealand berapa, Australia berapa. Yang duk tengok ni tuan-tuan, Amerika berapa. Facebook bagi report. Maknanya kalau kita bercakap menggunakan teknologi udara, teknologi langit, sampai ke Amerika ceramah saya. Allahu Akbar. Sebab tu saya rasa tersentuh bila ada baru ni pramugari daripada Arab. Dia kata saya duk tengok ustaz dalam YouTube. Ni kali kedua. Dulu orang lain ni main ni pula. Selalu saya tengok ustaz. Sekarang saya nak tengok depan mata saya. Saya pun tengok. Sanggup terbang. Main nak tengok. Pasal apa? Pasal nampak. Macam mana makcik tengok saya malam ni. Selalu tengok TV. Hari ni depan. Tu yang ngumpat. Main depan hitam tu. Duduk dalam TV putih. Tu lah kata. Dua-dua ngumpat. Baik minta maaf dengan saya. Jadi adik-adik yang nak pergi ke Yaman ni, cari jalan. Kalau nak bisnes, gunakan teknologi langit. Kalau nak bercakap, gunakan teknologi langit. Kalau nak berdakwah, sekarang gunakan teknologi langit. Apa benda pun tuan-tuan, guna hak langit. Sebab Allah sebut dalam surah Luqman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Gunakan teknologi ni, dia jadi hebat. Itu pengajaran yang kita nak ambil daripada Isra' wal Mi'raj. Betul kita ambil cerita hak Nabi nampak. Ya, hak golongan tua, dunia makin tua. Nabi nampak orang hak duk pikul kayu, duk pikul apa benda ni sampai jatuh sembang ke bawah. Anda duk pikul. Hak Nabi duk tengok orang gunting lidah tu. Tiap-tiap tahun kita dengar lah. Tapi kali malam ni kita dengar pula pasal adik-adik kita ni nak pergi ke Yaman. Kita nak mereka belajar nanti dan balik ke Malaysia mereka bawa yang Allah sebut dalam surah Luqman. Bagaimana langit itu lebih didahulukan daripada bumi dalam teknik penguasaan dunia. Siapa yang kontrol langit, dia berjaya. Buka surah Luqman. Siapa yang menguasai media, dia berjaya. Dan media hari ni paling cepat ialah langit. Surat khabar orang tak main lah. Semua media tang sini. Duit, berniaga, langit. Dakwah, langit. Pergerakan, langit. Semua guna teknologi langit. Saya dulu ada orang jemput saya pergi ceramah naik jet. Naik jet. Bukan naik kapal terbang, naik jet. Mai ke Ipoh.
Ustaz, saya nak jemput Ustaz ceramah. Saya ada tak dapat lah tuan. Pukul 3 saya ada di Radio Perak, habis pukul 5. Ceramah lepas maghrib tak ada. Tak apa, saya ambil juga. Minta maaf, saya naik kereta memang tak sempat, jauh. Tak apa, saya ambil. Naik apa? Jet. Boleh saya kata sempat. Dengar-dengar jet sempat tu. Masya Allah. Yang bawa tu Mat Saleh, kapten. Pilot dia. Orang putih. Saya keluar pada bilik airport tu. Dia main tunggu. Dia nak bawa beg saya. Saya kata tak apa. Saya bawa. Oh, dia kata dia kena bawa. Tak apa. Bila lagi aku nak rasa orang putih bawa. Bawa beg saya naik ke atas. Oh, ni dia. Ada pramugari juga. Oh, ni dia. Dia main jumpa saya. Nak makan apa Ustaz? Apa ada? Nasi lemak ada, bihun ada, semua ada. Semua ada. Susu ayam ada? Susu ayam tak ada. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dia bagi saya nasi lemak. Saya makan, elok nak makan. Ustaz, kita nak sampai dah. Pakai telik-telik. Astaghfirullahalazim. Biar tu saya jamu aku. Setengah jam tak sampai. Senangnya hidup. Sebab tu saya cadang tuan-tuan, saya pun nak beli helikopter. Ceramah naik heli. Landing depan ni, kemah hilang, terbang sana hilang. Tak jadi pula heli tuan-tuan. Tak ada mampu kita. Jadi adik-adik, jadilah orang hebat, jadilah pelajar hebat, gunakan langit, teknologi langit, ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan yang saya hormati, kita boleh jumpa dengan Ustaz Jafri bagi tuan-tuan yang nak sponsor kapal terbang ke, tiket ke, apa benda ke, untuk 16 orang anak-anak kita yang akan melanjutkan pelajaran nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz Jafri. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya kena balik awal, takut hantu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak Datuk atas perkongsian ilmu yang Datuk bagi, insya-Allah. Maka insya-Allah tuan-tuan, ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum tu saya nak minta adik-adik yang mana bangun untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta yang mana adik-adik yang dimuliakan oleh Allah SWT bangun, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mohon bantuan ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sumbangan untuk adik-adik kita ke Yaman, insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan yang pertama keringanan kepada adik-adik kita, yang kedua mendapat pahala dan juga berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga mudah-mudahan sumbangan ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menjadi asbab kita tidak mengetahui, sebab ilmu yang mereka mengaji ini mendapat pahala yang senantiasa mengalir berpanjangan insya-Allah. Maka saya nak minta pohon adik-adik yang mana yang berdiri ini insya-Allah boleh jalan kepada ayah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Galik tadi sepatutnya round pertama tengah tu saya dah kena sebut dah. Ni saya terlupa tuan-tuan, biasalah tuan-tuan, dah tua dah kan. Ibu ayah muda lagi tak apa. Insya-Allah ibu ayah nah. Okey, baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jazakallahu khairan jazak kepada Datuk dan juga kepada Ustaz Jafri Abdul Mahmudi daripada forum pada malam ini. Maka berbalik dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad, satu ketika bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dengan para sahabat, lalu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang boleh menyebabkan Allah mencintai dan menyayangi kami?" Lalu dijawab oleh Nabi SAW, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat kamu pada waktunya. Yang kedua, summa birru walidaini,
jaga kedua ibu dan ayah, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan daripada forum pada malam ini memberikan pengajaran daripada kita. Sebagaimana kata Datuk Ustaz Kazim Ilyas, belajarlah kita ilmu dari langit. Mudah-mudahan ilmu tersebut dapat kita sebarkan segala maklumat dan dakwah ilmu yang kita ada. Insya-Allah daripada sedikit akan menjadi banyak. Jangan melihat pada viewers, tetapi melihat dah daripada manfaat yang kita bagi kepada orang ramai. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam. Akhiri kalam, insyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallahu khairan jazak kepada ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.